saya tengah tengok saya ni angka pergi tak bagi boleh. Tapi kalau dia kata dia lapar, kita tak bagi, kita berdosa. Bab-bab lain mungkin tak semua benda kita boleh tolong semua orang kan. Kita pun tak macam-macam orang hari ni. Tapi kalau dia kata lapar, kita paling kurang kalau tak percaya dia, kita panggil. Mes ni adik, mai kakak belanja makan. Adik makan je apa adik nak makan, kakak bayarkan. So kita jangan biar satu orang pun dalam dunia ni lapar. Sebab tu Sayyidina Umar pernah menangis walaupun walaupun kucing anjing yang lapar, itu pun kita ditanya nanti. Walau kucing anjing, ini kan pula manusia. Ini kan pula manusia. Nampak dia kita nampak. Walaupun maaf kucing kurap lah, kucing badan dah terbakar, buruk kita tengok film. Tapi saya takut kucing. Apa lagi dalam anjing? Takut juga. Saya seram-seram juga tengok kucing, tapi bagi-bagi lari lah kan. Bagi. Suruh membantu bagi. Nampak je kucing datang dekat, langsung bantu bawa lari kucing tu bagi makan. Tapi maksudnya tak kisah kalau binatang, jiran. Maksudnya kalau kita tahu dia dalam keadaan lapar, kita harus membantu. Seboleh-bolehnya. Kalau kita kemampuan, kita mesti bagi. Terutama makan, minum, tempat tidur, benda asas, benda basic dalam hidup ni. Sampai ada orang tak ada tempat tidur. Macam ni, tidur dalam hutan, jauh pada sumber air, jauh pada elektrik. Tinggal macam kita tengok, ya Allah ada orang tinggal macam ni lagi. Kita kena tanya. Setahun adik tu duduk dalam kemah tu, setiap orang yang tahu keadaan dia semua ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Jadi kita kena tanya dengan Allah. Walaupun dia susah, dia lapar, kita kena tanya. Sebab tu kena kesian. Macam sebelum tu kan ada kan orang dalam tempat macam sampah. Kalau Niloufar dia tengok sebelum tu. Saya tengok. Dia tinggal. Yang ada pakcik terbaring tu ke? Pakcik terbaring kan. Walaupun tempat tu kotor, ada orang cakap begini kan. Tapi soalnya bukan dia. Soal dia dengan Allah. Tapi soal kita yang melihat. Jangan salahkan orang lain. Ada orang pula salahkan orang, salahkan kerajaan, salahkan ni. Kita jangan salahkan kerajaan ke. Dia orang dah berusaha, dia dah beri yang terbaik, dia dah cuba. Hidup ni kalau kita menyalahkan orang, hidup ni masalah tak selesai. Jangan pernah dalam hati kita niat nak salahkan siapa-siapa. Salahkan diri kita. Dunia ni tak boleh berubah kalau kita menyalahkan orang lain. Untuk jadi bantu orang bukan mesti kena jadi orang besar, bukan kena jadi orang kaya. Walau kita ada orang kaya ni apa sebenarnya? Dia ada satu roti, dia dua beradik daripada kecil, adik dia lapar, dia kerat separuh bagi kat adik dia. Dia ada hati yang kaya. Orang ni satu hari Allah beri dia kaya lagi banyak, dia lagi nak share dengan orang lain. Kaya tu dekat hati. Kaya tu dekat hati. Walau kita ada semua kan, macam saya masa hari tu duit banyak. Tapi hari tu mak dah tak ada. Rasa macam duit banyak ni pun dah tak ada harga sangat. Jadi apa yang buat duit itu ada harga? Bila kita boleh bantu mak kita, kita bantu ayah kita bantu adik kita boleh bantu jiran, boleh bagi budak-budak tepi jalan makan, miskin. Bila kita menangis tengok orang susah, tu orang yang ada hati perasaan. Tapi Allah beritahu apa? Ada orang penipu dalam agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa penipu dalam agama? Dia tak suka tengok orang miskin, anak yatim. Bahkan dia tak suka nak tolong orang miskin, anak yatim. Bahkan dia tak suka tengok orang tolong orang miskin, anak yatim. Dia geli tengok orang miskin, anak yatim. I wonder who, Ustaz? Nabi nak kita bersih. Nabi bersih, wangi, sempurna. Nabi ni semua sempurna. Tapi Nabi tak geli orang yang kotor, Nabi tak geli orang jahat, Nabi tak geli orang miskin. Nabi sempurna. Nabi orang rajin, berusaha wangi. Dekat dengan Nabi, pegang sentuh Nabi je dapat wangi macam Nabi. Tapi Nabi tak pernah geli pada orang miskin. Pernah Nabi pergi pasar, Nabi peluk seorang sahabat. Dia peluk pada belakang. Ada kata tutup mata. Dia orang kampung, lepas tu dia macam OKU. Sahabat tu terkejut. Nabi kata, Nabi bergurau dengan dia. Siapa nak beli budak ni? Dia kata dia gembira Nabi pegang ni. Punya ramai orang kat pasar, Nabi peluk dia. Nabi sayang kat dia. Nabi kata, kamu tak terkenal di dunia, tapi kamu sangat disayangi oleh Allah. Jadi melihat manusia ni dengan rasa sayang, melihat manusia dengan rasa cinta, rasa sayang. Dan bila kita melalui hidup dengan rasa sayang, cinta, Allah sayang kita. Barang siapa tak mengasihi, dia tak dikasihi. Tengok orang miskin rasa sayang, tu tanda Allah letakkan rasa sayang tu dalam hati kita. Tu tanda sedang disayangi oleh Allah. Tengok mak tiba-tiba rasa sayang, tu tanda Allah sayang kita. Tengok adik-beradik kita rasa sayang sangat, tu tanda Allah sayang kita. Tengok orang miskin, anak yatim rasa sayang, tu tanda Allah sayang kita. Macam mana kita nak bagi ada perasaan tu? Ustaz minta doa pun pula. Banyak minta doa, banyak minta tips doa ni. Jadi malam-malam kita sebut nama-nama mereka. Doa ni mendekatkan hati. Mendekatkan hati. Sebut nama? Nabi pesan orang muhajirin ada dua perkara. Ringkas hadis dia. Pertama, Nabi sebut hargai kebaikan orang walaupun kecil. Walaupun dia buat tu kecil, ingat baik dia. Macam mana contoh, Ustaz?
Ingat baik, contoh mak tengah marah. Mak kita tengah marah, kita jangan dengar marahnya dia. Mana ada anak suka dengar mak dia bebel. Tapi kita ingat, oh dia lahirkan saya, dia dulu susah payah untuk saya. Apa yang dia cakap yang lain tu kita rasa tak nak dengar sangat, kita abang ingat dia lahirkan kita. So pertama, ingat kebaikan dia walaupun kecil. Hargai orang. Ada orang mungkin musim macam ni, dia duduk rumah kan. Macam Nilofa, artis, ustaz-ustaz banyak buat live. Hargai mereka sekarang berkongsi ilmu. Hargai baik dia. Dan jangan banding-bandingkan dengan siapa-siapa. Ada orang sekarang mungkin keluarkan duit belanja untuk bantu orang lain. Dia pun sangat mulia. Ada orang macam Dr. Nur Hisham ke, dia hari-hari kena buat pagi, petang, malam sidang media hari-hari kan. Bukan dapat duit pun hari-hari kena buat sidang media, kena tanya macam-macam soalan, salah jawab ke, boleh jadi macam-macam. Jadi hargai orang berkorban ni, hargai nurse. Bagus musim PKP ni, orang duduk rumah, orang jadi hargai semua orang. Orang kesian kat doktor, nurse, MA, orang kesian kat polis, orang kesian kat tentera. Ustaz, tapi balik kepada malam tadi. Maksudnya malam-malam kena sebut nama mereka ni semua. Kedua, satu terima kasih. Kedua, sebut nama dia dalam doa. Sebut nama dalam doa. Contoh ada sahabat Nabi, dia tulis dia tampal kat dinding. Nama-nama orang dia nak doakan. Contoh malam kita doa, Ya Allah, saya sayang isteri saya sayang anak-anak saya. Sebut nama mak kita siapa, ayah kita. Ya Allah, saya sayang dia, sayangi dia. Ya Allah, tadi saya jumpa satu keluarga miskin, kesian. Ya Allah, saya sayang kat dia. Anak dia kecil-kecil, Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, adik saya dia ada anak. Sebut nama satu-satu. Aiman, Umairah, Afiqah. Sebut nama satu. Boleh ingat muka dia. Sebut doakan orang lain. Bila kita doakan orang, hati kita jadi dekat. Rasa sayang. Jadi bila kita doakan mereka, sebut nama, hargai, dan Allah akan campakkan rasa sayang dalam hati. Rasa sayang dia kepada kita dan kita kepada dia. Rasa sayang ikhlas. Contoh daripada kecil kan. Daripada kecil contoh. Saya kalau tengok TV, ustaz saya ajar. Tengok pemain bola. Walaupun luar negara. Doa Ya Allah dia baik, dia main bola, kita terhibur tengok dia main bola. Ya Allah mudahkan hidup dia, beri dia kebaikan, beri dia jaya. Saya pada kecil contoh, tak kecil jugalah. Tengok Siti Nurhaliza contoh dulu kan. Dia tengok kat TV, doa Ya Allah dia baik, mudahkan hidup dia, beri dia hidayah. Setiap kali tengok orang, doakan kebaikan. Tengok Nilofa ke kan, dekat meletup, Ya Allah sayangi dia, kasih dia, mudahkan hidup dia, berkati hidup dia. Dia dah kat meletup Ustaz. Tak meletup dah. Yang banyak program lain mencurah-curah rezeki. Bila kita doakan orang, hati kita jadi dekat. Walau apa bangsa, Melayu ke, Cina ke, India ke, kita patut rasa sayang. Kalau kita tengok orang mula rasa benci, sebenarnya hati kita ni ada sakit. Jadi hati ni kena diobati. Tengok orang rasa sayang. Hati kena ubat. Hati kena ubati. Maksudnya salah satu cara untuk ubati hati adalah dengan mendoakan mereka-mereka, orang terdekat, orang yang kita kenal, orang yang kita jumpa malam-malam sebelum tidur. Dan apa lagi cara kita mengubati hati kita ni Ustaz? Kita kena banyak khidmat, buat kerja-kerja yang macam orang, tolong orang. Ya, sekarang live. Dulu ada sekarang Imam live. Ghazali, dia khidmat dekat Masjid Haram, Masjid Nabawi. Sekarang live. Dia basuh tandas senyap-senyap je, tak ada orang pun kenal dia. Malam basuh tandas, cuci hati kan. Walaupun cuci tandas sebenarnya cuci hati. Kerja-kerja yang kecil-kecil ni boleh cuci hati. Cuci pinggan, kena rajin bulan Ramadan ni. Kena, walaupun benda kecil-kecil, dia buang ego kita, selipar kita angkat sendiri. Kan bila kita dah, bukan kadang rezeki dah mencurah ni, kadang kita kerja yang kecil-kecil ni kita tak nak buat. Tapi kerja kecil-kecil ni buat kita sekarang. hati. Pinggan basuh sendiri, baju kan kadang basuh sendiri. Dia buat cuci hati kita sendiri. Kalau tak kita jadi macam kadang Swiss kat sebelah je, panggil anak dekat jauh-jauh, nak hidupkan Swiss kat sebelah je. Contohnya, dia selalu memberi, akan datang rahmat yang mencurah-curah. Zaman Nabi pernah sekali berlaku dia dapat hadiah macam kepala kambing, tak tahu makan macam mana kepala kambing, sedap lah agaknya. Letak Lepas tu dia dapat tu. mungkinlah dia dapat hadiah tu, dia bagi jiran sebelah. Lepas tu jiran tu kata jiran sebelah lagi perlu, dia bagi jiran sebelah. Sampai 7 kali pusing. Last kali dapat kat rumah yang mula-mula tadi, Abdullah ibn Umar, sampai kat rumah. Semua orang rasa orang lain lagi perlu, orang lain lagi perlu. Mereka sibuk menunaikan hak orang lain. Ada seorang sahabat tengah perang, dia dah nak syahid dah. Orang bawa air, sepupu dia bawa air. Dia bawa nak minum, orang sebelah menjerit. Dia kata bawa air tu bagi kat dia. Sampai orang kedua, dia baru nak minum, ada seorang lagi menjerit. Sampai ke orang ketiga meninggal. Orang kedua meninggal, akhirnya orang pertama meninggal. Sahabat ni dia ada rasa sayang dengan orang lain tu begitu dekat. Dia betul-betul sayang. Dia tak nak mana-mana orang susah, sakit, sedih. Dia ada perasaan kekeluargaan. Perasaan ni yang sekarang mulai hilang. Dan semenjak COVID-19 ni, perasaan ni mula datang. Saya sendiri pun makin kuat perasaan tu. Sebab mula-mula terjadi kan,
banyak menimpa orang yang saya kenal juga yang kena COVID-19 ni. Banyak ustaz-ustaz saya dulu-dulu kecil-kecil. Ada yang terkena, ada yang kat luar negara. Kawan-kawan saya walaupun dia macam-macam, ada yang kat ICU. Lepas tu saya dengar ada doktor-doktor jururawat yang kawan-kawan saya juga yang saya kenal, mereka ditimpa COVID-19 ni, positif COVID-19. Ramai lepas seorang-seorang. Saya jadi semenjak malam pertama kedua tu saya rasa sedih sangat. Saya selalu cakap kat orang, di sebalik ujian ni ada rahmat. Di sebalik ujian ada rahmat. Saya selalu beritahu ke orang, saudaraku dekat kertas saya bagi hadiah, oh saudaraku bersabarlah, di sebalik ujian ada rahmat. Tapi sampai waktu tu saya tak terfikir apa rahmat sebalik yang terjadi. Semua tengah macam, kita rasa dunia ni berubah. Tak boleh nak keluar, ada duit pun tak boleh buat apa. Duit tengah banyak juga. Jadi rahmatnya adalah peluang untuk membantu orang. Sekarang baru saya tahu, saya nampak rahmatnya rupanya waktu ni dapat tolong banyak dapat cari orang susah, dapat makin orang duduk rumah kan. Betul. Jadi rasa ni rahmat ni. Jadi saya rasa seronok lah buat kerja-kerja saya ada share dekat dalam grup Telegram saya. Saya kata ini mungkin cara saya lah, cara saya memberi baliklah, cara saya cari saham akhirat. Saya akan favouritekan akaun-akaun charity ni. Contohnya macam MAPIM ke ataupun Ustaz Rusuki punya Matan Center ke atau saluran-saluran lain yang infak Ramadan itu dan ini. Saya akan favourite banyak-banyak. Yang mana saya suka, yang mana saya selalu check, yang mana saya percaya. Dan hari-hari saya akan buat masa subuh ke sebelum tidur ataupun bila saya teringat, saya akan bank in. Kenapa saya tak buat satu lump sum yang besar sedekah tu? Sebab saya nak jadikan sebagai habit. Hari-hari saya ada bagi ke orang ni. Hari-hari saya bagi ke orang tu. Dan macam mana Ustaz? Betul. Bagus tu. Dan untuk masa sekarang itu mungkin setakat tu je saya boleh buat. Tapi saya tapi satu perasaan yang Allah bagi bila kita memberi, bila kita keluarkan harta kita kan, satu benda yang saya tak boleh describe dengan perkataan. Maksudnya rasa seronok tu, rasa lapang kat sini. Apatah lagi kalau saya boleh turun padang seperti Ustaz. Sebab saya pernah buat tahun lepas, macam saya pergi ke satu kawasan kat Kuala Selangor ni, di kawasan-kawasan orang susah. Dan memang macam mana tersentak dengan pengalaman tu, because kita dapat tengok saya dengan saya punya grup peminat pergi ke rumah-rumah 30 rumah dalam satu hari. 30 ke 10, I can't remember. I think kita pecah-pecahkan ya. Tapi saya rasa untuk saya buat balik seperti itu mungkin agak sukar dengan jadual yang saya ada hari-hari kan. Tapi saya nak, sebab saya rasa selepas balik tu, benda tu macam bagi saya satu nafas baru for quite a long time. Satu masa, untuk satu ketika tu saya rasa macam saling kulit macam tu lah. Kan? Happy kan buat kerja tu, rasa macam beza dengan hidup kita yang lain kan. Betul. Yalah kita kerja ceramah, saya pun ceramah hari-hari, training, motivasi, pagi sampai petang ceramah. Macam tu hari-hari, tapi bila buat kerja ni saya rasa macam kepuasan yang saya sangat rindu untuk buat semua ni, rindu. Saya rasa rindu sangat nak buat semua. Macam best sangat lah walaupun jadi macam ni. Saya rasa macam saya punya niat, saya niat tak ada satu orang pun kat Malaysia ni yang lapar. Dan saya niat, saya nak bantu kurang-kurang tak ada satu orang pun yang tinggal keadaan yang macam rumah macam tu lagi. Saya niat nak tolong mereka semua dan saya tolong bayar sewa-sewa orang susah tu sampai selagi saya hidup. So saya niat macam tu sebab saya tahu tak pernah berkurang rezeki dengan kita membantu orang lain. So saya niat tahun ni dan mudah-mudahan Lofa kita semua kita buat sama-sama, mudah-mudahan kita bantu semua sekali. Jangan satu orang pun yang tak ada rumah, sekurang-kurang jangan satu orang pun yang tinggal tepi jalan, tinggal dalam kemah, cari semua, termasuklah Sabah, Sarawak, semua sekali. Antaranya kat Malaysia ni lah keutamaannya. Jangan satu orang pun anak kecil yang hidup dalam keadaan macam tu. Yalah, kadang-kadang ada mak ayah mereka yang sempurna. Ada yang kadang mak ayah sibuk kerja. Ada kadang-kadang mak ayah mereka, maaf, yang orang yang tidak bertanggungjawab lah, orang yang tak susni. Tapi itu salah mak ayah dia. Anak-anak dia tak patut dihukum atas kesalahan mak ayah. Jadi kita yang lain-lain ni apa patut kita buat? Kita tolong mereka. Sebab tu daripada itu pun saya jumpa kan, saya pernah cerita jumpa budak perempuan bawah jambatan. 2 tahun ni 4 orang budak perempuan bawah jambatan saya jumpa pegang baby. Umur 14-15 tahun, dipegang baby. Saya jumpa dia, saya kata, adik, Allah sayang awak. Saya pernah cerita kat Meletup dulu kan. Ya, betul. Allah sayang awak. Dia kata, taklah Ustaz, saya jahat. Saya ni tak guna Ustaz, saya buat dosa. Tuhan benci saya. Taklah adik, awak baik. Allah sayang awak. Dia tengah tengok awak sekarang. Betul ke Ustaz dia sayang saya? Dia sayang ke adik? Kalau dia sayang saya, kenapa dia biar? Kenapa saya jahat macam ni? Tak, dia sayang ke awak, adik? Kalau tak, dia tak jumpakan kita 2 pagi bawah jambatan. Saya pun ajak dia makan, sewa ke hotel.
Saya ajak kawan-kawan dia. Lepas tu bila dia kata ustaz ajar saya semayang, saya pun semayang dengan dia orang. Baru semayang saya kata baru baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bila Ar-Rahmanir-Rahim. Budak-budak tu semua dah nangis-nangis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, jadi imam subuh lagi, boleh jadi imam kita orang lagi. Alhamdulillah budak-budak tu sekarang ada tempat tinggal, rumah. Baik-baik semua sekali. Ustaz masih kontak dengan dia orang? Mana tu dia? Dia cuma anak yang baik. Cuma anak yang sangat rindukan nasihat yang baik. Dia cuma rindu kasih sayang. Bukan anak-anak jahat, tak pernah jumpa orang jahat. Dia macam sedih. Dia setakat berdakwah ni, saya tak jumpa orang jahat. Walau betapa jahat orang cakap dia. Tapi dia cuma rindukan kebaikan. Cuma nasib dia dengan kita tak sama. Kita mungkin daripada kecil ada suasana sikit orang didik agama, baik-baik, doa-doa. Dia orang tak sama macam kita. Dia orang tak ada siapa peduli. Dia sedar bangun-bangun dekat tepi lorong. Tempat yang tak patut mereka membesar. Jadi, kalau dia dah macam tu, dia memang salah. Dia salah, apa yang dia buat tu salah. Tapi kita yang betul, yang ada ilmu, yang Allah beri sikit pengetahuan, apa kita buat tu tolong mereka. Kalau kita fikir macam ni, banyak orang dalam dunia ni dapat dibantu. Ustaz, dekat video meletup yang Ustaz pergi tu, dekat video YouTube dekat meletup tu kan? Jauh sikit suara ni faham. Macam mana? Jauh sikit suara Dengar suara itulah, suara Ustaz pun perlahan-perlahan. Sekarang dengar tak? Jadi perlahan tiba-tiba. Saya rasa Ustaz punya something. Saya punya handphone kan? Sekarang dah okey? Okey dah. Okey, sekarang dah okey. Dengar. Dekat YouTube yang meletup tu kan, saya baca komen. Saya tengok banyak sangat komen. Bukan satu, bukan dua. More than that. Yang mereka cakap, Ustaz, saya bukan Islam. Tapi saya suka tengok Ustaz. Ustaz, saya sebenarnya beragama sekian-sekian. Tapi saya, sejuk hati saya bila saya dengar Ustaz bercakap ataupun bercerita. Jadi kan macam kita tengok kat sini, bukan senang kita yang beragama Islam ni untuk menarik perhatian ataupun untuk melembutkan hati mereka yang bukan Islam untuk menyukai kita ataupun mendengar apa yang kita cakap. Macam tu. Jadi apa macam mana Ustaz buat sebenarnya? Adakah because Ustaz sendiri mungkin ada keluarga dan juga mereka yang Ustaz sayang yang bukan beragama Islam, jadi Ustaz dah biasa berdepan ataupun approach Ustaz tu dengan mereka ni dengan cara yang Ustaz buat. That's why Ustaz boleh tarik mereka ni semua. Ke macam mana, apa yang rahsia Ustaz sebenarnya? Saya memang daripada dulu tak kira dia Melayu ke, Cina ke, India ke, siapa saja. Saya memang betul-betul sayang kat dia. Saya sampai kalau pergi gereja ke, saya pergi kuil ke, jauh suara boleh dengar? Jauh sikit. Jauh sikit kan? Saya jauh tak sikit. tahu macam mana. Ustaz, suara saya pun perlahan ke? Pergi kuil ke, pergi mana-mana tempat. Saya rasa sayang pada mereka. Rasa sayang. Dan saya pun doa, ya Allah, saya sayang dia, berilah dia hidayah, kebaikan. Saya doa begitu. Dalam keadaan yang sama, saya hormat apa mereka percaya. Tapi saya percaya apa yang saya percaya. Dan kalau mereka tanya, saya kongsikan. Sebab tu sebelum daripada PKP itu, biasa memang ramai masuk Islam. 2 minggu ada 10 orang masuk Islam. 2 minggu ada 10 orang masuk Islam. Tak berhenti orang masuk Islam, tanya pasal Islam begitu. Macam mana sebab nak menukar agama seorang tu bukan senang. Tapi Ustaz buat dengan mudah and for dah lama. mungkin juga Ustaz. Mungkin dia orang rindu kasih sayang. Manusia ni kan cuma rindu kasih sayang, dia tengok perkara yang baik-baik. Kadang hati rasa tak tenang, bahagia, dia nak tahu apa tenang, apa bahagia. Sebab tu dakwah ni dua, satu bil lisan, satu bil hal, keadaan. Dakwah bilhal. Jadi Facebook, Instagram macam kita buat sekarang ni dakwah bilhal. Supaya manusia tengok, dia rasa macam sayu, sedih, dia rasa ingin, dia rasa tenang. Dia tengok kita tu rasa tenang. Sebab kita buat perkara yang baik-baik, kita rindukan kebaikan. So begitu. Doakan ni Lofa, kita bantu ramai-ramai orang. InsyaAllah, amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, dan tahun ni tak ada satu orang pun kat Malaysia ni yang lapar. Amin ya Rabbal Alamin. Dia dapat pahala dah. Walaupun belum dapat buat, mungkin tak tahu macam mana. Betul. Yang satu orang pun tak ada tempat tidur, tak ada tempat tinggal. Dengan satu orang pun budak-budak tidur bawah jambatan lagi. Kita tolong mereka semua sebab ini tugas tanggungjawab kita semua dan kita kena doakan semua orang tanpa mengira bangsa, agama. Kita tolong semua manusia dalam dunia ni. Ustaz, macam awal saya nak cakap ni, I just want to be realistic lah kan about this. Bila ada orang yang ingin ataupun orang-orang yang kurang apa cakap macam kurang happy atau kurang seronok bila tengok apa yang Ustaz buat. Macam mana Ustaz memaafkan dia? Macam saya sendiri kalau saya marah ataupun tidak menyukai seseorang,
macam mana kita nak menukar hati kita ataupun nak bujuk hati kita ataupun nak tukar perspektif kita untuk kita tukar the judgement dan at least kita maafkan ataupun kalau tak maafkan pun kita tukar perasaan tu, cara kita berfikir tentang dia tu. Saya kalau paling sedih sekali Nilofa, kalau daripada dulu dalam berdakwah ni ada waktu macam sedih sangat. Sampai macam kita tak tahu nak cakap apa. Tak tahu nak cakap apa. Kalau cakap takut salah. Kalau cakap takut bergaduh. Kalau cakap takut boleh buat macam kita rasa kecewa tu tinggi kan. Sedih sangat. Jadi tahu tak apa saya buat daripada dulu Ustaz saya ajar. Kalau sedih sangat saya tak sabar tunggu waktu malam sikit Ustaz saya ajar. Tunggu malam sikit dah tak ada orang. Cari tempat tak ada orang seorang-seorang. Ambil wuduk sembahyang 2 rakaat. Lepas tu cuma nangis. Antara yang doa kalau bahasa dalam surah Yusuf. Ni doa Nabi Yaakob masih hilang Nabi Yusuf. Dia sedih sangat sampai mata dia hampir buta menangis. Sayyidina Umar Khattab pun pernah jadi imam. Dia sedih sangat jadi imam. Tak pakai mic. Tapi saf paling belakang dengan Sayyidina Umar menangis baca doa ni. Apa doa tu? Dia selalu baca innama ashku basti wa huzni ilallah. Innama ashku basti wa huzni ilallah. Apa dia kata? Innama ashku basti wa huzni ilallah. Maksud dia, kalau baca maksud dia pun tak apa. Ya Allah, aku mengadu sedih susah aku pada Engkau. Dalam kata Melayunya, Ya Allah saya sedih. Ya Allah saya susah. Saya tak tahu nak buat apa. Ya Allah saya sedih, saya susah. Tolonglah saya. Saya sedih Ya Allah. Saya tak tahu nak buat apa Ya Allah. Saya serah pada Engkau. Saya tak tahu Ya Allah. Saya ulang-ulang cakap tu Ya Allah saya sedih. Saya tak tahu. Tolong. Ya Allah saya sedih Ya Allah. Saya mengadu sedih. Adakah bila Ustaz doa macam tu kan, adakah Allah akan tukar hati Ustaz terhadap orang yang Ustaz rasa marah? Kita rasa lega sebab dapat nangis ke Allah. Tu nangis kuat-kuat. Kalau saya bantai je nangis kuat-kuat. Tengok tak ada orang kiri kanan takut orang tuduh gila pula kan. Nangis kuat-kuat. Dia cakap Ya Allah sedih. Sampai teresak-esak. Sampai puas menangis tu ke Allah. Ya Allah sedih. Lain tak rasa lepas tu Ustaz? Lepas kita nangis tu, yang kita tidur. Lepas tu kita bangun-bangun kita dah rasa lega, reda. Antara doa Nabi Muhammad SAW yang paling banyak Nabi doa juga, Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu, beri mereka hidayah. Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu, beri mereka hidayah. Kan pernah orang Taif baling batu kat Nabi kan, dekat berapa belas kilometer berdarah-darah. Malaikat semua dah marah dah nak terbalikkan orang Taif. Tapi apa Nabi kata? Ya Allah, aku mengadu yang betapa lemah dan daifnya aku pada Engkau. Ya Allah, aku yang kurang. Baik tak Nabi? Orang lain buat jahatkan Nabi, Nabi kata, Ya Allah, saya yang tak pandai buat dakwah, saya yang kurang. Antara doa Nabi, Ya Allah, kalau mereka tak dapat hidayah, berilah hidayah pada anak cucu mereka. Ya Allah, kalau mereka tak dapat hidayah, berilah hidayah pada anak cucu mereka. Itu doa Nabi. Nabi cuma nak manusia ni bahagia. Nabi cuma nak semua manusia ni masuk syurga. Nabi tak gembira tengok orang susah. Hati kita sakit, tapi kita doakan yang baik-baik. Kadang kita sedihkan orang cakap kita, kadang ada orang ugut kita, kadang kena ancam bukan, ada orang fitnah kita, orang buat-buat cerita sendiri, orang umpat keluarga kita, fitnah bukan. Kita rasa sedih. Bila kita sedih, kita mengadu ke Allah. Ya Allah, saya sedih. Saya mengadu pada Engkau. Bila kita mengadu ke Allah ni, kita rasa lega. Sebab seluruh dunia akhirat ni, Allah yang punya. Dia beri pada siapa dia nak beri, dia tahan apa dia tahan. Kita tak hidup untuk orang, kita hidup untuk Allah sayang. Orang cakap apa tentang kita, tak buat kita jadi mulia, tak buat kita jadi hina. Mulia hina tu daripada Allah. Kita tak hidup untuk penghormatan orang. Kita hidup untuk Allah sayang. Untuk hidup untuk Allah sayang. Dia tak, apa orang cakap, dia tak beri kesan kat kita. Saya selalu cakap macam tu. Dia pun tak pernah bagi sesuap nasi kat kita. Kenapa kita nak terlalu sedih dengan orang cakap tentang kita? Yang uruskan hidup kita, yang jaga kita daripada dulu sampai sekarang, Allah. Orang memang tak berhenti bercakap. Kadang-kadang dia suka kita, kadang dia marah kita. Tapi kita hidup untuk Allah sayang. Allah sayang. Penting kita sentiasa perbaiki niat hati kita. Kita ulang-ulang juga baca doa Nabi Yunus AS. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, tiada Tuhan melainkan Kau ya Allah. Maksudnya, tiada yang boleh bagi sedih gembira melainkan Kau. Maha suci Kau. Aku orang yang zalim. Ulang-ulang ya Allah. Saya tak peduli apa orang cakap tentang saya cuma nak Kau sayang saya. Nabi kan bila kembali batu kat Taif, antara doa Nabi tahu apa dia? Ya Allah, pada siapa Kau letakkan aku? Orang Taif ni baling batu kat aku, buat jahat kat aku. Orang Mekah pula nak bunuh aku. Pada siapa Kau letakkan aku ya Allah? Pada siapa? Tak peduli. Pada siapa Kau letakkan aku? Serahkan aku ni pada siapa? Orang Taif baling batu dekat aku. Orang Mekah pula buat jahat kat aku. Tapi Nabi kata apa? Ya Allah, aku cuma takutkan kemurkaan Kau. Janganlah marah pada aku.
Aku tak kisah apa orang cakap kat aku. Yang aku cuma takutkan kemurkaan kau. Yang apa aku nakkan hanyalah keredaan kau. Ya Allah, aku hanya inginkan keredaan kau. Nabi kata, ya Allah, aku hanya inginkan keredaan kau. Jadi kita selalu cakap, ya Allah, aku hanya ingin kau reda pada aku. Jadi bila kita niat macam tu, kita akan sedih. Tapi kena cakap. Kita cakap tu untuk hati kita sendiri. Macam ni saya cakap ni. Macam kuat sangat kan? Tak kuat juga. Tapi sebenarnya tengah cakap untuk hati sendiri. Cakap untuk hati kita, hidup untuk orang, hidup untuk Allah sayang. Seluruh dunia berkumpul nak hina kita. Allah kata mulia, tetap mulia. Kata dunia muliakan kita, Allah hina kita, tetap hina. Hina mulia itu hanya daripada Allah. Ustaz, selepas isu hari tu kan, tiba-tiba satu Malaysia tahu apa yang Ustaz ada, perniagaan Ustaz banyak mana, apa kisah silah Ustaz daripada susah sampai senang. Tiba-tiba semua dapat tahu, Abid Liu ada kereta berbiji, ada rumah macam mana, sekian. Jadi sebelum ni Ustaz tolong orang kat sana sini dakwah, apa ada rancangan TV and whatnot, orang tak tahu apa yang Ustaz dah berusaha ataupun ada sebenarnya. Jadi Allah mungkin buka mata ramai orang, okey sebenarnya hamba aku yang ini ni, yang kau kata-kata ni, yang kau tak tahu ini, ada, aku dah berikan rezeki sekian. Jadi mungkin Ustaz boleh ambil peluang ni, kita tengah live ni, cerita sikit kisah Ustaz yang daripada susah sangat dahulu sehingga sekarang, dan macam mana Ustaz boleh how do I say, macam bagi semangat dan juga bagi inspirasi kat kita semua, saya dan juga mereka yang menonton ni, untuk menjadi orang yang hartawan dan dermawan. So, daripada kecil bila saya pasti tingkatan 1, pernah ada 7 orang kawan saya masuk Islam. Bila kawan saya masuk Islam, dia perlu memang kerja berdakwah je, semangat kan. Jadi saya masih ingat lagi, saya setiap kali ada satu jubah susah. Jubah saya tu saya sarung kat orang lain. Saya pakai baju pagoda je pergi surau. Mak saya marah, kau ni balik-balik surau je dah tak ada baju. Tinggal baju singlet dalam je. Baju singlet gitu. Jadi jubah bagi kat orang. Lepas tu pas saya bagi kat orang jubah, nanti tak lama diorang hadiahkan saya jubah lain. Ya ke? Dulu ada orang Pakistan jual kain tu, dia bagi hadiah jubah yang kurta terbelah tu, dia bagi saya jubah kurta tu kan. Gamis baju yang terbelah Pakistan. Saya ingat setiap kali saya hadiah jubah ke orang, mesti diorang bagi hadiah jubah balik kat saya. Berapa kali tu? Banyak kali ke Ustaz? Banyak kali? Daripada kecil selalu mak saya marah saya. Kau ni habis semua. Apa-apa baju awak dapat lagi, orang bagi kau bagi kat orang. Kau pun dah tak ada baju dah. Saya pada dulu macam tu. Memang saya pula kalau susah daripada kecil tak pernah cerita ke orang, senyap je. Duduk bilik. Kawan-kawan makan kat asrama, saya tak ada duit. Saya nangis. Ya Allah, saya teringin nak makan macam dia orang, tapi tak ada duit. Ya Allah, tolonglah saya. Malam sampai sekarang Ustaz, ulang balik tadi tersekat sekejap. Saya tidur atas buni, ada orang bagi saya alas tidur. Sampai sekarang saya simpan selimut tu, saya rasa tu hutang budi. Ada lagi selimut tu kat rumah saya, ada kat atas lagi. Berapa tahun dah tu? Dah lama dah, 20 lebih. Saya rasa tu hutang budi. Pakcik yang bagi selimut tu pun dah tak ada dah. Dah meninggal. Prof Hani Muhammad Tahir yang pernah bagi saya selimut. Saya ingat sampai sekarang nama Cikgu Muhammad Noor bin Jaafar. Cikgu Muhammad Noor. Ini dekat hostel lah. Bin Jaafar. Yang bagi saya alas tidur Cikgu Muhammad Noor ni ada lagi Cikgu Muhammad Tahir. Yang pernah bagi saya sesuatu. Sampai sekarang saya simpan. Saya rasa tu hutang budi. Rasa macam dulu-dulu kan. Susah masa tu. Dan saya buat kerja macam-macam. Gaji pertama RM800. Semua bagi kat mak. Dia tidur kat masjid kat KL. Kadang-kadang masjid kena halau pula. Lama sangat kat masjid. Tidur masjid lain. Tapi saya sampai jarang-jarang makan. Ada kadang-kadang saya siang kerja lain. Ada sekali orang selit RM2 dalam poket saya. Saya rasa tu hutang budi. Saya masuk bilik air. Saya buka duit RM2 tu. Saya tengok, ya Allah, RM2. Saya boleh makan sebab duit gaji dah bagi kat mak. Sebab tu sampai sekarang kalau saya tengok orang pergi Petronas mana, memang saya bagi RM10 kurang-kurang. Paling teruk boleh RM5 ke. Dia bagi kat budak-budak Grab tu biasa RM10, RM20. Sebab bagi saya, bagi mereka RM10 tu berharga. Ustaz, sekejap, saya nak mencelas sekejap. Tapi kan kadang-kadang bila kita jumpa orang-orang macam ni kan, dekat petrol station ke ataupun dekat mana-mana saja, kadang-kadang kita pun rasa macam, boleh tak aku nak kasih duit ni, macam macam rasa takut pun ada, rasa macam adakah dia akan rasa. Saya pergi mana-mana saya dah macam cakap hadiah je, saya kata hadiah. Tak hadiah ambil. Kalau pasal saya cepat-cepat saya dah macam bagi je, saya kata hadiah. Siapa-siapa pun, bukan kita bagi sebab dia susah, tapi kita bagi sebagai, dia selalu cakap saya nak bagi hadiah kat awak, tapi saya tak ada apa nak bagi, jadi saya bagi duit je lah, senang. Kita takut dia orang rasa tersinggung. Kita takut dia orang rasa tersinggung because kita nak kasih duit.
Faham tak Ustaz? Okey, biasa orang dia seronok tamu pakcik-pakcik, makcik-makcik. Kita cakap macam ayah saya. Kalau ayah saya bagi duit. Walaupun ayah kita ada duit kan. Kita bagi duit. So, kita kata pakcik ni macam ayah saya, macam mak saya, macam keluarga saya. Mana-mana saya pergi, saya ulur duit je. Saya jangan cakap sedekah. Sebab sedekah nanti dia ingat dia susah kan. Baik. Jadi kalau saya jumpa orang mana-mana, saya cakap hadiah. Walaupun dia susah ke senang, dia anggap macam hadiah. Kita beri bukan sebab dia, kita beri supaya Tuhan sayang kita. Baik, okey. Sambung balik tadi cerita. Sambung balik saya cerita pun kerja, banyak minta kerja semua tak dapat. Semua tempat kerja saya pergi, semua tak dapat. Dulu kan ada janggut sikit, tak panjang macam sekarang, sikit je. Lepas tu tie pun pinjam dengan kawan, pakai tie nak pergi interview. Pinjam dengan kawan, tumpang motor kawan. Banyak tempat saya pergi interview semua tak dapat. Ada yang campak resume, jadi kenangan. Sebab tu kalau orang marah kita yang kecil hati, adik-adik muda-muda kan, satu hari dia jadi kenangan dalam hidup kita. Buat kita lebih bersyukur dan lebih menghargai orang lain. Sampai banyak kerja tak dapat lah. Sekejap lah sekali saya dapat kerja dengan Datuk Fadilah Kamsah. Datuk Fadilah Kamsah dengan Prof. Hani Muhammad Tahir. Diorang cikgu saya lah, 4 tahun saya kerja dengan dia sebagai penceramah. Semenjak itu tiba-tiba rezeki saya pun mula mudah sikit. Kerja ceramah, ingat lagi bagi ceramah pada bos-bos Shell ni. Tapi saya naik apa tau, naik motor buruk, parking jauh-jauh. Sebab nak ceramah pasal motivasi. Itu motor buruk, lesen pun tak ada. Saya ambil lesen dah lambat, dah tua-tua baru ambil lesen. Kalau polis tahan tinggal motor-motor sekali sebab tak ada duit. Tapi satu hari saya mula ada program kat radio IKIM sikit. Lepas tu saya buat apa semua jadi. Saya mula berniaga, tiba-tiba tu kata semua jadi mudah. Dan mudah dapat program training korporat yang besar-besar kan. Semua bayar program team building kan, mahal-mahal juga. Program tu boleh tahan juga, ratus-ratus ribu juga begitu program. Jadi tak berhenti program. Program 3 hari dapat sekian, tak berhenti. Sampai ke kerajaan pun kementerian, seluruh kementerian tu datang kursus dengan saya 3 hari. Ustaz cari ke mereka yang datang? Masa tu awal-awal saya cari, lepas tu saya ingat lagi saya pergi present dulu, banyak tempat siap. Saya kena marah, saya punya presentation tu kena campak kena dilambung, datuk-datuk tu lambung dekat tong sampah dulu. Tapi kemudian tu rezeki mencurah-curah, tak berhenti-berhenti dah. Dan saya pun saya ingat lagi, sebab tu saya suka buat sendiri. Saya hantar buku, banyak syarikat buku, maafkan masa tu tak nak buku saya. Dalam saya cetak buat syarikat buku sendiri. Alhamdulillah buku-buku tu memang syukur ke Allah. Saya pun ada satu Ustaz bagi. Macam mana? Saya ada buku Ustaz bagi. Oh ada buku kan? Yang Ustaz bagi dekat Meletup few years ago. Kan? Masih ada. Buku 11 Amalan Kaya. So buku tu jadi laris sangat. Dan saya buka restoran pun syukur pada Allah, ada Paramount Coffee House tu. Dan rezeki pun mula mencurah-curah. Tapi yalah saya kerja berceramah kan, ustaz-ustaz. Jadi saya memang sorok-sorok lah. Kalau kereta semua sorok. Kereta sorok. Rumah pun sorok, bagai buruk-buruk sikit. Tapi sekarang baru orang ternampak sebab YouTube, tapi sebab terpaksa video. Juga kadang-kadang kalau nak tanya saya mengaku. Dulu tak mengaku. Kalau dulu memang tak mengaku. Kenapa sekarang kena terpaksa mengaku Ustaz? Sebab kalau tak mengaku nanti orang ingat kita macam susah, ambil duit derma. Saya sebenarnya ramai minta nak sumbang. Jadi saya segan bila orang minta nombor akaun kat saya. Kawan-kawan kan tak bagi, macam kalau bagi nanti takut ada macam-macam orang kan. Takut ada macam-macam takut ni. Jadi senang saya buat je satu akaun supaya tak fitnah. Saya buka satu pertubuhan Kasih Umat Malaysia. Jadi akaun tu memang asing, ada orang lain, ada audit dia semua. Bukan saya yang keluarkan duit lah. Tapi saya tahulah keadaan akaun tu semua. Memang khas untuk bantu-bantu orang juga. Saya buka dalam baru-baru ni juga saya buka. Sebelum PKP lagi lah. Jadi mereka ni yang minta nombor akaun Ustaz ni, mereka ni mungkin tak tahu apa yang Ustaz ada dan Ustaz selama ni menggunakan duit Ustaz sendiri untuk membantu ramai orang kat luar sana. Betul tak? Itulah ramai kawan-kawan. Banyak yang menyumbang juga. Artis pun ramai juga. Ada yang kawan-kawan. Ada yang suruh rahsiakan nama. Ramailah. Okey. Apa tadi saya nak cakap, bila Ustaz perasan yang rezeki Ustaz tu makin mudah, makin mencurah-curah tu kan. Bila Ustaz fikir balik, apa sebenarnya Ustaz buat yang buatkan Allah mudahkan pekerjaan Ustaz dan rezeki-rezeki tu datang mencurah-curah? Saya daripada kecil doa satu hari nanti saya nak jadi asbab hidayah untuk semua manusia sebelum saya mati ni. Saya niat saya dapat beritahu apa tu Islam pada seramai mungkin pada orang bukan Islam. Bukan maksud nak paksa masuk Islam, tak. Dia nak mereka cuma rasa sayang pada Islam tu. Sebab pada dulu kan, dulu orang faham Islam ni orang selalu ungkapkan teroris. Islam ni selalu macam hukum orang, kerja macam kasar. Itu yang dibayangkan pada seluruh dunia. Dan kita tak tahulah dia media ke atau memang benar-benar terjadi ke, campur-campur lah. Sikit segelintir orang. Jadi saya nak beritahu pada semua orang yang sebenarnya Islam ni ialah kasih sayang.
Islam ni nak semua manusia bahagia tanpa mengira agama bangsa. Islam nak semua orang gembira, bahagia dan menjadi rahmat kebaikan buat semua orang. Walau pada orang jahat, maaf, walau pada pelacur, maaf, walau pada orang yang orang kata tak guna penagih dadah, dia boleh ubah semua orang. Dan saya setakat ni kalau jumpa siapa-siapa, ramai yang berubah. Yang ikut saya tolong sekarang, syukur ke Allah, ada yang ramai abang-abang yang dia tak pernah semayang. Yang ramai bantu-bantu dah makin ramai ni. Ada yang tak pernah, walaupun dah umur, maafkan, walaupun orang hebat-hebat dah, orang kaya-kaya juga hebat-hebat, tapi dia dah lama tak semayang, dah lama tak puasa. Tahun ni kali pertama semayang, kali pertama puasa. Alhamdulillah. Tak paksa pun, dia ikut tiba dia rasa dapat, ramai begitu. Jadi macam rasa terharu, rasa bahagia. Tu saya buat macam tu lah. Saya buat program keluarga sunnah, memang ramai. 7,000 orang datang. Nanti jemput datang ni lupa InsyaAllah. InsyaAllah. 7,000 orang. Ustaz, bila 7,000 orang datang. Khusus sehari seminar. Satu event 7,000 orang? Satu event 7,000 orang. Itu pun dah berapa dah tu? Apa yang ramai yang nak dapat bercerai, tak jadi bercerai. Macam mana? Itu pun dah berapa dah Ustaz dapat kumpul daripada satu event. Dan duit tu juga yang Ustaz dapat bantu mereka ramai bagi rumah, sewa rumah. Itu kata orang kadang ingat macam sewa dewan murah kan. Dah tentu kalau saya buat event, saya buat macam konsert juga. Pentas macam konsert. Kurang-kurang 200,000 juga persiapan apa tu. Lampu-lampu. Lighting and all that, ya. 200,000. Orang kadang bayangkan sewa dewan 10,000. Ya, macam dewan kahwin zaman dulu for sure, kan. Tak ada, bukan. Dewan sekarang paling kurang harga 120,000. Kalau dewan maib yang besar sekarang jadi tempat PKP ni, COVID ni. Jadi dewan semua sekali. Tapi memang banyaklah dapat. Kalau bayangkan kalau, begitulah. Kalau 7,000 orang, seorang RM100 kan. Jadi dah 700,000 kan. Betul. Dah RM700,000. Yalah. Satu hari punya program. Alhamdulillah. Murah rezeki. Tapi bukanlah mesti ceramah. Kalau ingat saya buat kerja ceramah kat masjid, kuliah-kuliah. Fokus saya bukan begitu. Itu tambahan je lah. Keutamaan itu kalau orang nak sangat saya pergi. Tapi keutamaannya pada program training, motivasi. Semoga lebih ramai anak-anak Melayu ataupun rakyat Malaysia, anak-anak Islam lain dekat di Malaysia ni yang akan menjadi orang kaya raya yang sudah juga orang yang dermawan dan yang boleh membantu ramai yang lain. Ustaz tahu tak, kalau tadi Ustaz punya doa Niloufar pun orang paling kaya juga ni dalam Malaysia kan. Masya Allah, saya masih lagi bekerja Ustaz untuk jutawan yang kaya ni membantu saya sampai luar negara semua sekali. Tahniah Ustaz, cakap pasal luar negara dan juga saya sebenarnya kan Ustaz, saya 5 tahun lepas masa saya pertama kali pergi ke New York, masa tu pertama kali saya nak keluar, saya sampai daripada airport sampai dekat rumah, dekat apartment saya sewa for 1 month, 1 bulan saya sewa. Saya takut nak keluar sebab masa tu tengah teruk tentang teroris, masa tu tengah ada isu orang tengah tembak-tembak orang Islam and all that, sampai dekat masjid dia pergi tembak kat masjid di New York sendiri masa pada ketika itu 5 tahun lepas. Dan saya sampai seorang diri di New York dan masa tu saya nak keluar dekat New York Center sendiri, saya takut macam mana orang nak macam manakah tanggapan mereka ni terhadap saya, perempuan yang bertudung seorang-seorang jalan dekat New York. I was really scared. Sangat-sangat takut. Memang berdebar lah Ustaz. Tapi saya kuat dengan hati saya, cakap, you know what? Allah akan jaga aku. Tapi kalau betul lah aku kena attack ke kenapa ke, dan kita redok lah. Dan saya kuatkan hati saya jalan, tapi surprisingly pada hari yang sama, saya ramai orang kat sana kan, they're very open minded. Ramai ni orang yang bukan Islam, orang yang berkulit hitam, orang Mat Salleh yang tegur saya yang macam, oh you look so beautiful, yang tegur, and then dia orang pandang tudung tu bukan sebagai simbol macam nak cakap, macam mungkin satu fashion ke ataupun berlainan dengan mereka yang lain ke. Jadi itu juga merupakan salah satu inspirasi ataupun the moment saya tersentak, di mana saya cakap, you know what, bila saya pakai tudung, bila dekat Malaysia, bila saya pertama kali pakai tudung, saya ingat lagi ada beberapa brand yang di sini yang tak nak bagi saya pinjam baju. Dia kata kami tak represent mereka yang bertudung. Maksudnya orang yang bertudung tak boleh pakai baju-baju saya. Macam itulah ibaratnya. Jadi disebabkan tu saya menggunakan pentas fashion ini untuk berjihad ataupun berdakwah. Saya cakap, aku nak meletakkan orang Islam yang
yang menutup aurat, yang pakai tudung di pentas antarabangsa. So aku nak pergi ke event-event yang di mana semua orang yang tak bertudung, aku ada kat situ bertudung. Aku nak muncul di majalah-majalah yang tak pernah keluar orang pakai tudung. Aku nak jadi orang pakai tudung. Sebab aku nak tunjuk yang orang Islam mampu juga berada setaraf dengan mereka yang lain yang bukan Islam. Ada banyak orang Islam yang dah muncul dan dah pergi ke tempat tu, tapi mungkin mereka tak bertudung. Tapi this is ni merupakan simbol orang Islam perempuan kan, untuk orang wanita. Jadi saya memilih cara inilah sebenarnya, tapi saya tak pernah bercerita ni secara terang-terang kepada mereka, kepada ramai orang, sebab saya tak nak cerita kongsi selagi saya tak capai apa yang saya nak. Tapi mana kita tengah bercerita pasal ini, saya nak Ustaz doakan saya supaya. Tapi tahniah Niloufar, tahniah. Sebab memang hadis Nabi SAW kan, barang siapa bekerja kuat untuk bantu orang miskin, anak yatim, dia sedang berjihad. Saya selalu tanya ke anak-anak, siapa nak berjaya? Semua angkat tangan. Siapa nak kaya? Kalau tanya sekolah, semua dah tak nak angkat tangan. Siapa nak jadi terkenal? Semua tak angkat tangan. Macam berdosa kalau terkenal. Siapa nak jadi hebat? Semua dah tak nak. Sebenarnya saya selalu beritahu kat ceramah-ceramah anak muda. Penting jadi kaya. Penting jadi terkenal. Penting jadi paling maju. Kalau boleh paling terkenal dalam dunia. Paling kaya dalam dunia. Paling apa? Paling jadi pemimpin yang paling hebat dalam dunia. Supaya kita menjadi contoh untuk ramai manusia dalam dunia. Tapi bukan maksud kita hina orang lain. Nasib orang beza-beza. Tapi kalau ada kemampuan rezeki Allah, jadi yang paling terkenal, jadi yang paling kaya. Bukan nak bawa orang kepada kita. Kita nak bawa orang kepada Tuhan. Dan kita nak orang kenal Islam ni apa dia. Dan kita nak semua manusia bahagia. Tak semua orang diberi rezeki macam Niloufar jadi terkenal. Betul. Saya nak orang kenal Islam melalui saya. Betul. Jadi memang penting gunakan semua apa yang termasuklah media semua ni untuk manusia dekat dengan Allah SWT. Masa hidup kita ni suntuk singkat. Tapi apa sahaja yang kita ada, kita kerahkan gunakan untuk kebaikan. Jadi Niloufar sedang berjihad. Bukan senang nak pergi luar negara, nak bertudung kan. Bukan senang. Memang nampak cantik, nampak best. Seram macam-macam ada pandangan orang kan. Betul. Saya bawa isteri kalau jalan-jalan, bukan kata masuk jadi apa. Masuk apa-apa yang Niloufar buat ni, hebat-hebat ni. Baru berjalan dekat mana-mana luar negara, bawa isteri pun saya dah, orang kan pandang. Kan, saya pakai ni kan, burdah pula. Memang mana-mana kadang dia orang bebel-bebel, kita faham pula dia bebel kadang, mana-mana negara lah tak sebut. Dia tengok pun dia macam rimas jugalah kan. Ustaz, saya pernah kena banyak kali. Begini jadi orang hebat, tahniah, supaya orang tengok orang Islam ni, dia orang bukan benci sebab dia salah faham tentang Islam. Jadi siapa nak bagi dia orang faham, kita. Rupa bertudung, ubah pandangan mereka. Orang yang tutup aurat, bertudung, pakaian yang baik, rupanya boleh menjadi contoh buat semua manusia dalam dunia. Betul. Saya selalu cakap, orang kata tak penting terkenal. Kita tanya adik-adik suka siapa contoh kan? Adik-adik suka orang, contoh anak-anak kita kan, anak yang muda-muda kan, semua nak jadi macam orang Korea contohnya. Jadi tak salah kan, tak salah. Tapi sebab apa dia orang suka? Sebab dia nampak Korea tu terkenal. Jadi sebab tu kita orang Islam kena jadi terkenal supaya jadi contoh yang baik. Supaya esok kita dah makin tua, anak-anak kita dia nak ikut siapa? Oh, dia ikut Niloufar pakai tudung contohnya. Muslimah yang baik pakai tudung terkenal. Jadi dia ada contoh yang baik. Dia ikut Niloufar, dia ikut Siti Nurhaliza, dia ikut siapa-siapa yang maksudnya semualah artis yang baik-baik menjadi contoh yang baik. Jadi Nabi SAW bersabda, barang siapa mulakan satu kebaikan, diikuti oleh orang ramai, sampai kiamat dapat pahala pada orang yang mulakan. Jadi kalau Niloufar mula jadi pakai tudung, dan orang-ramai yang memang dunia ni bukan dunia bertudung, bukan salah dia, suasana dia. Tapi dia tengok Niloufar, oh rupanya nak cantik, nak terkenal, nak jadi orang hebat, dengan bertudung pun boleh. Jadi salah satu ruang buka. Bukan maksud yang tak bertudung, mereka semua orang baik. Cuma semua orang ada kebaikan masing-masing. Kita doakan semua orang baik-baik. Cuma kita nak, apa kita dapat buat, kita syukur. Jadi kita doakan semua orang jadi contoh yang baik. Dan dalam kami sama, kita hormat agama orang lain, kita hormat pandangan orang lain, begitu. Ustaz, saya tak pasti kalau live ni akan tertutup dengan sendiri, akan off selepas 1 jam. Boleh tolong komen tak? Adakah akan terputus selepas 1 jam live ni? Sebab kita dah sampai 1 jam sebenarnya. Mungkin kita yang terakhir Ustaz. Mungkin ada pun yang nak tidur awal, nak bangun tahajud kan. Jadi satu benda lagi saya cakap. Saya selalu tengok Ustaz selalu puji isteri Ustaz. Dengan tak malunya Ustaz macam bidadari saya bersemua secara terang-terangan. Dan saya selalu bercakap tentang cara Ustaz melayan ataupun memuji, buatkan isteri Ustaz rasa istimewa ni dengan saya punya family ataupun adik-beradik saya.
Dan lepas tu tadi timbul lagi sekali tentang isu ni. Bukan isu lah, macam perbualan ini kan. Jadi saya cakap macam ni lah sebenarnya yang kita patut orang lelaki Islam sepatutnya buat. Kalau kita perbezaan orang yang ada pegangan agama, orang lelaki yang ada pegangan agama, dia akan tahu bezakan macam mana nak appreciate kasih sayang untuk isteri tu. Jadi apa mungkin nasihat Ustaz kepada kemuncak agama ini ialah takwa. Kemuncak takwa akhlak, kemuncak akhlak berbuat baik terhadap isteri. Nak tahu seseorang tu baik atau tak, bagaimana dia bercakap dengan isteri dia, bagaimana dia melayan isteri dia, bagaimana dia berbuat baik terhadap isteri dia, itulah Islam. Ustaz saya dulu cakap, walau kita kat luar mungkin orang panggil kita ustaz, mulia, saya cakap diri saya lah, saya cakap untuk diri saya. Ceramah makin main. Tapi kalau macam mana saya cakap dengan isteri, kalau saya kasar, saya tak layan dengan baik, maknanya agama tu belum masuk dalam diri saya, dalam rumah tangga saya. Kemuncak agama seseorang bukan masa dia kat luar depan orang, dekat ceramah mana-mana. Bagaimana dia melayan keluarga dia. Kalau isteri, dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan mak ayah, itulah Islam dalam diri kita. Sebab tu Nabi bersabda, yang terbaik di kalangan kamu, nak tahu orang tu baik ke tidak, bagaimana dia, orang yang paling baik ialah orang paling baik terhadap isteri. Aku, Nabi SAW, ialah orang paling baik terhadap isteri. Jadi, bagaimana kita melayan isteri, itulah Islam dalam diri kita. Jadi orang selalu nampak kalau jadi orang Islam ni kena kasar ke isteri. Ada orang buat isteri macam hamba. Ada yang kat luar baik, masuk rumah dia sepak isteri, terbang bawah meja, terbang atas kat terbang, habis mengamuk jadi kasar. Asal dengan isteri je jawab telefon dah jadi kasar. Jadi sebenarnya bagaimana kita bercakap dengan isteri itu Islam. Bagaimana kita cakap dengan mak ayah kita itu Islam. Bagaimana kita cakap dengan anak-anak, itulah Islam. Islam, pahala. Satu ayah peluk anak. Nabi kata, kamu sayang anak ni ya Rasulullah, ya. Nabi bersabda, kamu peluk anak, rahmat Allah mencurah-curah pada kamu. Jadi bila kita sayang peluk keluarga, anak mencurah-curah rahmat ke atas bapa. Rahmat mencurah. Bila tengah sedih ada masalah hidup, sempit, peluk anak, peluk isteri, peluk suami, peluk mak ayah. Jadi rahmat Allah mencurah-curah. Tapi kalau tengah marah, kita marah lagi anak. Ramai orang kat luar, hidup dia kelang kabut. Dia fikir kenapa kelang kabut? Oh, rupa-rupa dia tak ingat masa sebelum ke rumah. Tadi dia maki anak dia. Dia maki isteri dia. Isteri pun tak boleh jawab sebab isteri dia lemah, tak boleh jawab. Sebab tu doa yang dilihat oleh Allah, doa orang yang lemah. Selalu lemah ni isteri kat rumah. Isteri kuat mana pun, tapi kalau suami dia marah, dia jadi lemah juga. Termenung, dia sakit kepala dia, jadi teruk. Jadi, orang-orang yang macam ni nampak tak ada kuasa. Isteri, anak-anak kan macam tak ada kuasa nampak selalu dalam ni. Tapi orang macam ni, kalau mereka berdoa sesuatu untuk suami, untuk keluarga, rezeki tu berkat. Sebab tu saya selalu sebut, orang yang sayang isteri dia, hormat isteri dia, jaga kepercayaan isteri dia dia urus dengan baik, nanti Allah beri rezeki dia mencurah-curah. Sebab tu kalau suami nak sesuatu, isteri dia nak, jadi cepat dapat. Tapi kalau suami dia nak, isteri dia tak nak, biasa lambat sikit dapat. Jadi sebab apa? Sebab satu hati dalam keluarga. Sebab tu keluarga ni ialah kemuncak agama dalam diri kita. Bagaimana kita melayan keluarga, itulah Islam. Sebab tu waktu ni rezeki Allah, kita dapat banyak masa bersama keluarga kan. Jadi sebab tu jangan kena tunjuk contoh yang baik. Saya memang saja, kalau orang tanya ustaz nak tunjuk, memang saya saja tunjuk. Sebab saya dengar Nabi bersabda, dapat jadi contoh yang baik, tapi kiamat dapat pahala. Jadi saya memang saja tunjuk perkara yang baik-baik supaya orang tahu, oh tak salah rupanya kalau suami yang masak, tak salah kalau suami itu sapu rumah, tak jadi hina pun kalau kita pergi buang sampah. Dan takkan jadi hina kan kalau kita puji isteri kita. Tak jadi. Kadang orang anggap benda tu macam tak baik, tak patut. Sebenarnya itu agama dalam diri kita. Jadi mungkin sebab pemahaman supaya Allah sayang kita. Sebab mungkin ustaz pemahaman ramai lelaki Melayu lelaki Malaysia lah kan di sini kan, isteri yang kena buat kerja-kerja rumah, suami keluar kerja. Jadi bila balik tu kebanyakan kerja tu di isteri yang tanggungjawab isteri macam tu. Kita punya pemahaman daripada kecil kat drama TV pun tunjuk benda sama. Mungkin atuk nenek ataupun mak ayah kita pun buat benda yang sama. Sebab itulah ramai salah faham, oh ini bukan kerja aku, ini kerja isteri aku tak boleh buat kerja ni kerja perempuan. Sebenarnya kena sebuah keluarga kan, dia sibuk memberi kan. Saya cakap, sebagai suami sibuk memberi, isteri pun sibuk memberi. Dan hidup kita untuk redha Allah. Yang penting kita dapat bawa isteri alang-alang kahwin, biar sampai syurga. Pegang tangan isteri sampai masuk syurga. Dunia ni tak lama kan. Banyak orang-orang yang besar-besar, kaya-kaya, hebat-hebat pun dah tak ada dalam dunia. Atuk nenek kita dah tak ada. Mak saya dah tak ada. Orang saya sayang betul dekat saya pun sayang kat dia, tapi dia dah tak ada. Satu hari semua mesti pergi tinggalkan dunia. Tak ada orang yang kekal. Jadi apa yang berharga dalam dunia ini ialah bila kasih sayang, kebaikan, cakap lemah lembut, kita mendoakan kebaikan, bangun malam menangis pada Allah.
saling hormat menghormati, rasa sayang pada semua orang. Bila kita buat begitu, Tuhan sayang kita. Kita sayang pada semua orang. Pertama keluarga kita. Mulakan daripada rumah tangga, dengan jiran-jiran. Kita banyak mengalah. Tak jadi hina kita memaafkan. Riwayat Bukhari, ada orang masuk syurga. Sifat dia apa? Memaafkan. Sifat dia apa? Memaafkan orang lain. Dia ingat dia tak ada amal lain, rupanya dia memaafkan orang. Itulah. Terima kasih Nilofa. Allah terima. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan Allah terima kita. Ya awal al-awwali. Baik. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Semua ini. Ya akhir al-akhirin. Ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami yang sangat sayang kami. Tak ada siapa yang pernah sayang kami seperti mana Engkau sayang. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, mak ayah kami, isteri kami, keluarga kami. Pandang kami kasih sayang belas rahmat. Ya Allah, kami tahu ujian ni sebab Engkau sayang kami. Tolonglah Ya Allah, COVID-19 ni Kau angkatkanlah Ya Allah. Kau hilangkan Ya Allah, semua sihat. Kembalikan kami seperti hidup kami sedia kala Ya Allah. Bantu orang miskin, anak yatim Ya Allah. Ada orang lapar, susah kat luar sana. Makan kenyang, tidur lena, ada orang susah. Maafkanlah kami Ya Allah. Kami tak tahu berapa baki masa kami yang tinggal. Gunakanlah sisa-sisa hidup kami, baki hidup kami untuk bantu sampai mungkin manusia dalam dunia. Ya Allah, satukan hati kami yang kasih sayang. Semua orang baik Ya Allah. Maafkan kami yang tak baik. Maafkan kami. Orang baik-baik Ya Allah. Satukan hati yang kami kasih sayang. Satukan hati kami seluruh rakyat Malaysia ni. Seluruh dunia Ya Allah dengan kasih sayang. Ya Allah, Nabi Muhammad dah tak ada Ya Allah. Kami rindu kat Nabi Ya Allah. Ya Allah, Nabi Muhammad susah dah pergi Ya Allah. Ya Allah, kami rindu kat Nabi. Ya Allah, kami cerita pasal Nabi. Tapi akhlak kami tak macam akhlak Nabi. Maafkanlah kami. Jangan tolak. Ya Allah, maafkan. Kami cuma nak Kau redha, sayangkan, bantu kami. Ya Allah, bantu orang miskin dan yatim Ya Allah. Ya Allah, bantu orang miskin dan yatim Ya Allah. Maafkanlah kami. Kami lemah dan kami mengadu pada Kau Ya Allah. Tolonglah kami. Ya Allah, mudahkan berkat ke rezeki kami. Beri kami kekayaan di sisi. Supaya kami dapat bantu saya mungkin manusia dalam dunia. Jadikan matahari hidayah. Orang melihat kami dapat kebaikan Islam. Orang mendengar kecakapan kami, lihat tingkah laku kami, beri mereka Islam. Wahai Allah, bantu kami semua, jangan tolak kami. Ya Allah, satukan hati kami kasih sayang. Mudahkan hidupkan berkat ke rezeki kami. Beri kami menjadi sumber matahari hidayah buat semua manusia dalam dunia sampai kiamat. Wahai Allah, rahmatilah kami yang sakit, Kau sembuhkan. Yang sedih, Kau bahagiakan. Ada masalah, Kau pemudahkan. Ya Allah, bantu kami semua Ya Allah. Bantulah kami Ya Allah, rahmati kami, hajat-hajat kami yang baik dunia akhirat Kau kabulkan. Ya Rasulullah. Alhamdulillah. Itulah mudah-mudahan ramai tengok 51,000 60,000 Alhamdulillah. orang nak tengok. Mudah-mudahan jadi asbab kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak. Semoga live yang pertama Ustaz ni dapat memberi manfaat dan inspirasi kepada banyak orang insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan kan. Mudah-mudahan jadi asbab kebaikan insya-Allah. Terima kasih sekali lagi saya cakap. Bila di video-video Ustaz yang membantu orang tu membuka mata hati saya dan juga mata saya untuk ada satu cita-cita baru. Cita-cita baru iaitu menjadi seorang yang dapat membantu seperti Ustaz. Mudah-mudahan kita sama-sama ni Lofa, pakat-pakat kawan-kawan yang lain, atau ustaz yang lain, artis yang lain. Kita bantu seramai mungkin kan. Mana tahu kita orang ya biasa-biasa, tapi mudah-mudahan sebab doa-doa orang miskin, doa-doa anak yatim, doa orang susah-susah ni, anak-anak kecil yang terbiar. Mudah-mudahan sebab doa mereka, kita dapat sesuatu di akhirat nanti. Mudah-mudahan. Amin. Lupa pun teruskan semua kebaikan, kebajikan semua sekali. InsyaAllah. Ustaz doakan saya ya. Amin. Jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Selamat berpuasa. Maafkanlah tak pandai. Okay, bye.